Salam sejahtera, kami dari Kumpulan 4 akan membawakan topik kami iaitu psikologi dan sosiologi. Dan tajuk kami ialah kesihatan mental dalam kalangan remaja. Kumpulan kami terdiri daripada 9 orang, iaitu Damian Sigau sebagai ketua kumpulan, Nur Syafiqah, Clipson Sulun, Nur Iba Wasilah, Aliza Jerofi, Hillary Intiliana Meludah, Ekmal Syafiq, Muhammad Haji Fikri dan saya Nathaniel Boniface. Salam sejahtera, nama saya Eliza Jofi dan saya akan memberikan sedikit pengenalan tentang konsep insan. Konsep insan merujuk kepada keseluruhan diri manusia yang merangkumi aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. Setiap individu adalah unik dan mengalami proses perkembangan yang berbeza, sama ada dari dalam diri sendiri ataupun dipengaruhi oleh persekitaran. Melalui psikologi, kita dapat memahami bagaimana insan berpikir, merasa dan bertindak. Manakala melalui sosiologi, kita melihat bagaimana insan berinteraksi dengan masyarakat, bagaimana budaya, norma dan nilai membentuk pemikiran serta tingkah laku individu. Oleh itu, kepahaman terhadap konsep insan ini amat penting untuk membentuk pendekatan pendidikan yang holistik, seimbang, dan relevan dengan keperluan pada zaman ini. Berdasarkan World Health Organization, kesihatan mental ditakrifkan sebagai keadaan di mana seseorang individu berdaya tindak terhadap stres dalam kehidupan, dapat bekerja serta menyumbang kepada masyarakat. Masalah kesihatan mental dalam kalangan remaja semakin berleluasa pada zaman moden ini. Dalam fasa remaja, mereka masih melalui proses perkembangan yang melibatkan perubahan fizikal, emosi, psikologi dan kognitif sehingga mereka mengalami krisis identiti dan mempengaruhi keupayaan dalam menilai perkara baik dan buruk. Stigma masyarakat yang beranggapan bahawa masalah kesihatan mental ini merupakan kelemahan atau kekurangan diri menyebabkan ramai remaja memilih untuk berdiam diri, menahan penderitaan. Punca yang pertama, konflik keluarga dan kurangnya sokongan emosi daripada ahli keluarga sering menjadi punca ketidakstabilan mental remaja. Kajian ini telah menunjukkan bahawa remaja yang datang dari keluarga yang bermasalah lebih cenderung untuk mengalami kemurungan dan keresahan. Yang kedua, tekanan akademik juga menjadi puncak masalah kesihatan mental. Bebanan tugasan, peperiksaan, masalah kewangan dan harapan yang tinggi daripada ibu bapa telah menyebabkan remaja mengalami tekanan yang serius. Selain itu, pengaruh media sosial juga turut menyumbang kepada rasa rendah diri, kebimbangan sosial dan kurang keyakinan diri dalam kalangan remaja. Akibatnya, masalah kesihatan ini telah memberikan impak negatif kepada masa depan remaja. Antaranya ialah kemerosotan prestasi akademik, gangguan emosi yang tidak stabil dan juga terjebak dengan gejala sosial. Gejala sosial ini bukan sahaja membahayakan diri remaja tersebut, malah turut mengancam keselamatan masyarakat. Remaja yang tidak dibantu cenderung terlibat dengan penyalahgunaan dadah, gangsterisme dan jenayah jalanan. Masalah kesihatan mental remaja menjadi lebih syarat sehingga melibatkan kes bunuh diri. Antara cabaran kesihatan mental remaja ialah perubahan hormon dan perkembangan otak. Remaja sedang melalui fasa perubahan biologi yang mempengaruhi kestabilan emosi dan kawalan diri. Ini boleh menyumbang kepada kemurungan, kebimbangan dan keresahan. Yang kedua, tekanan akademik. Harapan tinggi daripada diri sendiri, ibu bapa atau sekolah boleh menyebabkan tekanan emosi, takut gagal dan burnout. Yang ketiga, isu identiti dan harga diri. Remaja sedang mencari jati diri dan mudah terpengaruh oleh pandangan orang lain. Kegagalan berbentuk identiti yang positif boleh mengakibatkan konflik dalam dan masalah harga diri. Dan terakhir, trauma masa lampau. Pengalaman seperti penderaan, pengabaian atau kehilangan boleh memberi kesan terhadap kesihatan mental. Pada sudut sosiologi pula, pengaruh media sosial, norma kecantikan, kejayaan palsu dan buli cyber memberi tekanan kepada remaja untuk menyesuaikan diri dan mencetuskan perasaan tidak cukup baik. Yang kedua, hubungan keluarga yang renggang. Konflik keluarga, ibu bapa bercerai atau kekurangan sokongan emosi dan keluarga boleh menyebabkan remaja berasa terasing dan tidak dihargai. Yang ketiga, tekanan rakan sebaya. Demi diterima dalam kumpulan sosial, remaja mungkin terlibat dalam tingkah laku berisiko yang akhirnya memberi kesan kepada kesihatan mental.
Yang terakhir ialah ketidaksamaan sosial dan ekonomi. Remaja daripada keluarga berpendapatan rendah mungkin mengalami tekanan hidup yang tinggi, kekurangan akses kepada rawatan kesihatan mental dan rasa rendah diri berbanding rakan sebaya. Kesihatan mental dalam perspektif psikologi merujuk kepada keadaan kesejahteraan emosi, pemikiran dan tingkah laku yang membolehkan seseorang individu berfungsi secara normal dalam kehidupan harian. Ia melibatkan kemampuan individu untuk mengurus tekanan, membuat keputusan rasional, menjalin hubungan sosial yang sehat serta menyesuaikan diri dengan cabaran hidup. Dalam psikologi, kesihatan mental bukan sekadar ketiadaan penyakit atau gangguan mental, tetapi juga merangkumi keupayaan untuk mencapai potensi diri. Pendekatan kognitif menjelaskan bahawa pemikiran negatif boleh mempengaruhi emosi dan tingkah laku secara negatif. Manakala pendekatan humanistik menekankan pentingnya memenuhi keperluan asas seperti kasih sayang dan penghargaan diri untuk mencapai kesihatan mental yang seimbang. Dalam era moden yang penuh tekanan, kesedaran terhadap kesihatan mental semakin meningkat. Namun, stigma sosial masih menjadi cabaran utama. Kesihatan mental dari perspektif sosiologi ialah kesihatan mental yang dilihat sebagai kesan interaksi antara individu dan juga masyarakat yang dipengaruhi oleh struktur sosial, norma dan juga sokongan sosial. Aspek utama kesihatan mental dari segi sosiologi ialah yang pertama, struktur sosial. Ekonomi rendah akan menyebabkan tekanan hidup dan mengganggu mental seseorang. Yang kedua adalah pelabelan sosial. Pesakit mental sering dilabel sebagai gila dan menyebabkan stigma dan dijauhkan oleh masyarakat. Yang ketiga ialah institusi sosial, di mana keluarga dan sekolah memainkan peranan untuk menyokong dan juga melemahkan mental seorang. Yang keempat adalah urbanisasi dan modernisasi, iaitu kehidupan moden menyebabkan diri rasa terasing dan juga stres. Dan yang terakhir ialah masyarakat yang menyebabkan individu tersebut malu untuk mencari bantuan dan masalah semakin teruk. Assalamualaikum, nama saya Ekmal Syafiq bin Fazal Abdullah dan nombor matrik saya adalah 97378. Hari ini, saya akan membentangkan topik terakhir kami iaitu cara-cara untuk menangani masalah kesihatan mental. Terdapat dua, iaitu psikologi dan sosiologi. Dari segi psikologi adalah dengan mendapatkan bantuan profesional. Dengan mendapatkan bantuan seperti kaunselor, dapat membantu individu memahami dan menangani emosi dengan lebih berkesan. Rawatan seperti terapi kognitif dan konseling boleh memberi panduan yang tepat dalam menguruskan tekanan dan kebimbangan. Yang kedua adalah dengan mengamalkan gaya hidup yang sihat. Aktiviti fizikal seperti bersenam secara berkala, tidur yang mencukupi dan pemakanan yang seimbang sangat penting untuk kesejahteraan mental. Amalan seperti meditasi dan teknik pernafasan juga boleh membantu dalam menenangkan fikiran dan mengurangkan tekanan harian. Yang terakhir adalah dari segi sosiologi. Terdapat dua juga cara seperti psikologi untuk menangani masalah sosiologi ini. Yang pertama adalah dengan sokongan sosial. Dipercayai bahawa bercakap dengan orang yang terdekat dan berkongsi masalah seperti keluarga dan rakan yang dipercayai boleh membantu mengurangkan tekanan dan memberikan sokongan emosi. Dan yang terakhir adalah mengelakkan diri dari faktor negatif. Mengelakkan persekitaran yang toksik dan individu yang memberikan tekanan emosi boleh membantu melindungi kesihatan mental. Menghadkan penggunaan sosial media juga dapat juga meluangkan masa untuk aktiviti positif yang meningkatkan kesihatan diri. Dan itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Kesihatan mental dalam kalangan remaja merupakan isu semasa yang serius dan dipengaruhi oleh berbagai faktor dari sudut psikologi dan sosiologi. Dari sudut psikologi, faktor seperti perubahan hormon, tekanan akademik, isu identiti dan trauma menyumbang kepada cabaran kesihatan mental. Sementara itu dari sudut sosiologi, pengaruh media sosial, hubungan keluarga, tekanan rakan sebaya dan ketidaksamaan sosial turut memberi kesan besar. Pendekatan menangani masalah ini perlu melibatkan bantuan profesional, gaya hidup sehat, sokongan sosial dan usaha menghindari faktor negatif. Pendidikan, kesedaran dan sokongan berterusan yang amat penting
bagi memastikan kesehatan mental remaja secara menyeluruh dalam konteks individu dan masyarakat.